Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya diberikan satu video berkaitan tentang salat hadiah ataupun salat sunat hadiah dan saya diminta untuk memberikan reaction berkaitan tentang video itu. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Ustaz nak bagi ni tuan semua agar anda boleh bagi pada anak-anak anda. Inilah kalau mak ayah mati ni, tolonglah pada malam pertama tolong semayang. Tak usah fikir tentang harta mak berapa, kereta mak berapa banyak, rumah mak berapa banyak. Jangan fikir. Kumpul adik-beradik, anak-anak semua, buat semayang hadiah pada mak. Tu yang mak perlu. Yang tu penting. Bila ayah kita meninggal dunia, mak kita meninggal dunia, itu yang penting. Selepas kita hantar ke kubur dan kita balik, malam tu ajak solat hadiah ni penting. Adik-beradik kita, ajak anak-anak kita, jom kita semayang sunat hadiah. Niat saja aku semayang sunat hadiah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama dan rakaat kedua sama, iaitu pertama selepas Fatihah, tuan-tuan baca ayat kursi sekali. Kemudian baca Alhaakumut Takatsur 1 kali sampai habis. Kemudian kita baca suratul Ikhlas sebanyak 10 kali. Begitu juga dengan rakaat kedua, sama bacaan. Selepas salam, kita angkat tangan, kita berdoa. Ya Allah, aku sembahyang ini, Engkau tahulah maksudnya. Ya Allah, Engkau jadikanlah pahala sembahyangku ini kepada arwah sekian. Alhamdulillah kita dah tonton video berkenaan. Jom kita berikan sedikit reaction. Sahabat-sahabat, dalam seumur hidup saya tak pernah solat hadiah ni. Pun begitu, bukan membau maksud tak pernah buat, membau maksud tak pernah dengar. Kita pernah dengar, bahkan banyak kali berkaitan tentang solat sunat hadiah. Apabila sahabat kita meminta untuk saya ulas hadis ini, saya teruja untuk membahaskannya berdasarkan kepada kitab-kitab para ulama kita. Sebahagian orang kita mengamalkan solat sunat hadiah berdasarkan kepada panduan orang dulu-dulu. Bahkan ia sangat popular di Nusantara ini. Bukan sekadar di Malaysia, di Indonesia pun ada dengan nama yang berbeza. Ini berlaku apabila kitab tokoh ulama Nusantara kita seperti kitab Nihayatul Zain, tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani dan kitab Perukunan Besar karya Syekh Arsyad Al-Banjari ada menyebutkan tentang solat sunat hadiah ini. Pun begitu sangat pelik dan ajaib apabila kitab-kitab ulama kita yang lain, bahkan kitab ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i pun tak pernah menyebutkan hal ini. Awak carilah kitab Al-Karya Imam Syafi'i, kitab Mukhtasar Al-Muzani, kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab oleh Al-Juwaini rahimahullah, kitab Al-Basid, Al-Wasid, Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, kitab Fathul Aziz, kitab Muharrar karya Ar-Rafi'i rahimahullah, Al-Minhaj Talibin, kitab Rawdatul Talibin karya Imam Nawawi, bahkan dalam kitab Al-Manhaj yang ditulis oleh Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah pun tak ada sebut tentang salat hadiah ni. Sedangkan kitab-kitab yang saya sebut tadi, ia adalah kitab-kitab utama dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam kitab utama mazhab Syafi'i pun tak ada benda ni. Maka saya nak ingatkan kepada anda, jangan sandarkan salat sunat hadiah ini kepada mazhab Syafi'i rahimahullah. Ia bukan termasuk dalam silibus mazhab Syafi'i, bahkan tidak wujud perbahasan itu di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Penulisan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dan Syekh Arsyad Al-Banjari rahimahullah dalam bab ini tidak boleh dijadikan sandaran. Apatah lagi hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari di dalam Nihayatul Zain itu adalah hadis yang sangat pelik. Hadis itu tiada sanad, bahkan tidak dijumpai dalam kitab-kitab ahli sunnah yang lain. Apabila sesuatu hadis itu tiada sanad, diriwayatkan pula oleh orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, bahkan sahabat-sahabat baginda, bahkan tabi'in, bahkan tabi'in pun dia tak pernah jumpa, apatah lagi para tokoh-tokoh ulama umat Islam yang lain. Maka selayaknya kenyataan hadis yang dibawa itu perlu dipertikaikan. Syekh Arsyad Al-Banjari lahir pada 17 Mac 1710 dan meninggal pada 3 Oktober 1812. Syekh Nawawi Bantani lahir tahun 1813 dan meninggal pada 1897. Jarak mereka
dengan Nabi SAW lebih 1000 tahun. Tiba-tiba mereka mendatangkan hadis yang tidak pernah disampaikan oleh orang-orang sebelum itu. Tidak ada pula rangkaian sanad yang disebutkan. Tidak ada kitab hadis yang disebutkan. Maka sudah selayaknya riwayat mereka dipersoalkan, walaupun kemuliaan mereka kita tidak pertikaikan sedikit pun. Apatah lagi dalam kenyataan yang mereka bawa, mereka sebut ruwiya dengan maksud diriwayatkan. Yang biasanya perkataan ruwiya ataupun perkataan-perkataan sumpama ini hanya dibawa apabila menyebutkan hadis-hadis yang dhaif. Apatah lagi para ulama hadis moden pada hari ini yang ditanya tentang hadis solat hadiah ni, semua mereka menyatakan bahawa hadisnya adalah hadis palsu, bohong dan dusta atas nama Nabi SAW. Anda boleh rujuk kenyataan Syekh Ahmad Syarif Na'san di dalam website beliau. Demikian juga kenyataan-kenyataan daripada Lujnah Daimah Arab Saudi dan lain-lain. Syekh Ahmad Syarif Na'san dia sebut, "Fahadzal hadithu min jumlatil ahadith al-mawdu'ah wal makdzubah ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa la tajuzu riwayatuh." Hadis ini termasuk dalam banyaknya hadis-hadis palsu dan pembohongan atas nama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tidak boleh meriwayatkannya. Ini yang disebut oleh Syekh. Sahabat-sahabat, saya kira lebih teruk keadaan ini apabila kitab Syiah berjudul Biharul Anwar, yang pasti lebih awal daripada penulisan Syekh Arsyad Al-Banjari dan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahumallah telah menyebutkannya. Al-Majlisi yang menulis kitab Biharul Anwar itu, yang meninggal dunia pada tahun 1699, telah menyebutkan di dalam kitab Biharul Anwar. Manakala Syekh Arsyad Al-Banjari lahir 1710 dan Syekh Nawawi Al-Bantani lahir 1813. Jadi kalau nak kata sumber terdekat, boleh jadi solat hadiah ini diambil daripada sumber Syiah, bukan sumber Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sebut boleh jadi, kerana boleh jadi betul, boleh jadi salah. Boleh jadi juga tuan guru berdua kita ini mengambil hadis itu daripada Al-Hakkari rahimahullah melalui kitabnya Hadiyah Al-Ahya Al-Amwat wa ma yasilu ilaihi. Pun begitu, ini bukanlah buku hadis serta ia tidak merekodkan dengan disiplin ilmu hadis. Sahabat-sahabat, al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Maksudnya asal bagi ibadah adalah terhenti, menanti dalil, iaitu terhenti kepada dalil Al-Quran, kepada dalil As-Sunnah saja. Kaedah ini telah disepakati para ulama kita dengan maksud kita tak boleh melakukan apa-apa ibadat melainkan ia telah disebutkan di dalam hadis-hadis atau ayat Al-Quran dengan jelas. Selagi mana tidak dijumpai dalil, maka amalan itu akan dianggap tidak ada melainkan setelah dibuktikan hujahnya dengan menunjukkan dalil dan keabsahan dalil berkenaan. Justru itu amalan solat hadiah ini termasuk perkara yang tidak disyariatkan. Sekiranya dilakukan, ia termasuk perkara bid'ah yang dilarang oleh Nabi SAW. Termasuk dalam definisi bid'ah idhafiyah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Imam Syatibi sebut, dia kata, "Fal bid'atu idzan ibaratun an tariqatun fid din mukhtari'atin tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fil ta'abbud lillahi subhanahu." Bid'ah ialah satu ungkapan mengenai jalan baru dalam agama yang direka-reka menyerupai syariat. Dimaksudkan pada melakukan perbuatan itu dengan tujuan berlebihan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-I'tisam jilid yang pertama muka surat 47. Tidak ada bahasa yang lebih baik untuk kita sebut bagi solat hadiah ini melainkan ia adalah bid'ah yang tercela. Berhenti melakukannya atau menyebarkan amalan ini. Sahabat-sahabat, tiada amalan solat hadiah kepada si mati, tetapi yang ada ialah bersedekah atas nama si mati, berdoa kepadanya. Jika dia ada hutang duit, kita cuba selesaikan menggunakan hartanya. Jika ada lagi hartanya yang tersisa, lihat kepada puasa yang dia tinggalkan, bayar fidyah mengikut bilangan hari yang ditinggalkan dengan dianggarkan satu hari bersamaan RM2, RM4 atau RM6 berdasarkan tahap kemahalan beras yang dia makan seharian. Ini berdasarkan kepada fatwa negeri Selangor. Sekiranya duit si mati sudah tak ada, waris-waris boleh bekerjasama untuk menyelesaikan hutang dan fidyah untuk si mati. Pun begitu, tidak menjadi kewajipan untuk bayar semua. Cuma kalau dia buat
Kalau waris-waris ni buat, itu dianggap sebagai sedekah kepada orang tuanya, berbakti dan berbuat baik kepada ibu dan ayah. Sahabat-sahabat, apabila berlaku perkara-perkara seperti ini, saya dapat memahami bahawa orang kita mahu untuk mengerjakan perbuatan yang mengikut sunnah Nabi SAW. Saya cadangkan satu buku yang cukup bagus, cukup bermanfaat, berjudul 100 sunnah yang hampir dilupakan. Banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang disebutkan di dalam buku ini yang hampir-hampir kita tidak melakukannya. Bahkan hampir-hampir kita tidak mengetahui tentang kewujudannya. Dapatkan buku ini, saya letakkan dekat bahagian description. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.